Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kalau kat Perlis ni tuan-tuan, kita ada salam Perlis, Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Itu tagline yang selalu dipesan untuk diutamakanlah dalam setiap majlis. Okey, selamat pagi untuk semua yang hadir di Dewan Kecemerlangan UNIMEP untuk pagi ini. Sememangnya kehadiran tuan-tuan turut memberikan peluang untuk program ini berlangsung dengan jayanya demi untuk kepentingan semua masyarakat dan demi kepentingan semua yang hadir pada hari ini. Tepukan untuk semua yang hadir untuk hari ini. Semua yang hadir ini, anda telah pun melapangkan masa anda untuk bersama-sama kita di program ini bersama dengan pakar-pakar yang ada di hadapan kita hari ini. Saya juga difahamkan hari ini ada bakal-bakal polis, adik-adik kita pelajar-pelajar yang jiwanya dengan kepolisian ni sangat-sangat dekat. Kita ada Sukses UNIMEP, mana dengar sikit Sukses UNIMEP mana? Wah, ramai. Ada juga jemputan kita hari ni, Sukses UiTM, ada tak? Wow, ini semua bakal-bakal polis yang masa hadapan nanti akan menjaga ketenteraman negara, akan menjaga keselamatan rakyat di Malaysia ini. Jadi terima kasih, harap jiwa kepolisian anda itu akan terus diterapkan, terus disimpan untuk menjadikan anda orang yang akan menjadi penyelamat di masa akan datang dalam era dunia digital yang semakin mencabar. Kita hari ini pun sangat-sangat tercabar dah, di mana kemodenan teknologi hari ini telah pun membawa kita ke satu dimensi baru dalam cabaran untuk kita mendepani segala-galanya yang kadang-kadang tanpa kita sedar pun kita telah pun ditipu. Tanpa kita sedar pun kita tak tahu pun yang telah pun kita ditipu, terutamanya bila anda terlalu aktif dalam dunia maya, dalam sosial media dan sebagainya. Maklumlah sekarang ni banyak tiktokers kat sini, banyak tiktokers. Siapa tiktokers kat sini? Ramai tak? Ramai kan, ada yang dah berjaya apa semua. Hati-hatilah bila tiktokers ni duit banyak, affiliate dan sebagainya. Jadi anda akan sentiasa menjadi perhatian mereka-mereka yang melakukan jenayah ni. Jadi hati-hati selalu. Baik, saya bukan orang yang bakal menerangkan apa yang berlaku di dunia ni sebenarnya, tapi kita ada pakar-pakar yang berada di hadapan saya ni. Mereka ni katanya kalau tanya soalan apa pun memang dia boleh jawab. Segera dia akan jawab, automatik dia akan jawab. Sebab mereka ni memang kerja mereka untuk memberi penerangan, untuk memberi penjelasan kepada anda, advokasi kepada semua rakyat Malaysia ni. Jadi goyang juga saya duduk kat sini ni sebenarnya. Tengok pena-pena kita yang relax aja menanti soalan-soalan yang telah pun kita sediakan untuk mereka. Walaupun hari ini kita harapkanlah apa yang berlangsung hari ini akan berlangsung dengan jayanya, kerana kita akan bersama dengan panel jemputan kita yang pertama yang mewakili Bank Muamalat Malaysia Berhad. Kita sebut bab duit lah dulu nanti. Kan? Okey, kita bersama dengan Tuan Muhammad Nazri bin Syahidun, iaitu Head of Compliance Training, Regulatory Advisor and Compliance Division, yang bersama kita mewakili Bank Muamalat Malaysia Berhad. Tepukan untuk Tuan Muhammad Nazri. Dan juga kita ada insan yang sentiasa bertanggungjawab, yang di mana segala penipuan lintas di depan mata dia. Dia akan menjadi orang yang pertama meletakkan langkah ke hadapan untuk menyekat semua ini. Dari Cyber Security Malaysia, kita ada Technologies Muhammad Zabri Adil bin Talib, Head of Division Cyber Security Responsive Services, yang bersama kita untuk hari ini. Terima kasih. Saya sempat bersembang dengan dia tadi. Sempat juga dapat tip-tip daripada beliau. Memang orang dia memang hebat. Baik, dan yang ketiga hari ini kita ada seorang insan yang lemah lembut. Saya kenal dia sangat. Sebab ini sahabat saya. Dia kalau dia bercakap, suara dia pun pelan je nak dengar. Hari ini harap dapat dengar lah hari ini kan. Okey, mewakili KPDN HEP, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Tarikh Hidup sekarang ni. Okey, kita ada Puan Siti Sarah binti Syamsuddin, iaitu Ketua Seksyen Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, Cawangan Perlis. Tepukan untuk ketiga-tiga panel kita hari ini yang akan memberikan kita ilmu sedikit sebanyak tentang apa yang berlaku di dunia maya ini sebenarnya, apa yang berlaku dalam dunia digital ini sebenarnya. So, Town Hall Jenayah di Era Digital ini yang dibawakan oleh pihak penganjur kita, Polis Diraja Malaysia PDRM, bersama dengan sponsor-sponsor utama seperti Bank Muamalat dan sebagainya. Tepukan juga untuk penganjur dan semua sponsor kita untuk hari ini. Apa moderator ni asyik suruh tepuk tangan ni kan. Tepuk tangan ni sebenarnya menceriakan suasana keadaan, betul tak?
Kalau semua jadi macam sit down ceremony, tak best. Jadi semua santai-santai hari ni. Okey? Duduklah macam mana nak duduk. Jangan angkat kaki tak atas kursi hari ni. Okey. Baik. Kita nak teruskan. Kita cerita buat duit dululah kan. Sebab semua yang berlaku dalam penipuan era digital ni semuanya tertumpu ke arah duit. Kalau tak kerana duit, dia orang tak buat penipuan ni. Sebab semuanya demi duit, demi sekeping kertas yang ada nilai diri. Jadi hari ini kita nak bersama dengan Tuan Muhammad Nazri Syahidun dulu yang mewakili Bank Muamalat. Jadi Tuan, orang sekarang ni bila aplikasi macam-macam masuk sekarang ni, orang dah tak percaya. Orang takut sekarang ni nak download masuk sesuatu ataupun nak diklik pada satu-satu link, walaupun dia sebenarnya dihantar oleh pihak bank sendiri. Orang dah takut sekarang ni. Jadi pihak bank turut sama jadi mangsa disebabkan oleh penjenayah-penjenayah e-jenayah ni. Jadi kita nak tahu juga Tuan, sejauh mana tahap keselamatan cyber bagi perkhidmatan aplikasi perbankan atas talian oleh Bank Muamalat dapat meyakinkan para pelanggan Bank Muamalat itu sendiri Tuan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih di atas soalan moderator. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan selalu memikirkan bahawa bank, institusi kewangan Malaysia selalu nak buat duit. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, adakah tuan-tuan dan puan-puan sedar di Bank Muamalat Malaysia kita mempunyai tagline kehidupan lebih baik bersama. Kerana apa? Kerana walaupun di Bank Muamalat kita menjalankan institusi kewangan, memberi deposit, memberi pinjaman dan sebagainya, tetapi kita juga mengambil inisiatif untuk memastikan bahawa pelanggan-pelanggan Bank Muamalat Malaysia tidak ditipu oleh scammers. Baik, kita mengatakan bahawa dunia maya hari ini di Bank Muamalat kita ada online sistem dan sebagainya. Kita juga mempunyai kewajipan untuk memastikan pelanggan-pelanggan di Bank Muamalat tidak kena tipu. Baik, saya nak bagi satu analogi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin tanpa kita sedari. Hari pertama tuan-tuan dan puan-puan membuka akaun bank, contohnya di Bank Muamalat, adakah kita sedar yang sebenarnya kita telah berbai'ah, kita telah mengangkat sumpah bersama dengan Bank Muamalat? Contohnya, saya beritahu dengan Tuan Razali, okey, saya Bank Muamalat, Tuan Razali nak buka bank account. Cik Nazri, saya nak buka akaun. Okey, akaun bank apa yang nak buka? Akaun apa? Pinjaman, fixed term deposit ataupun kasa akaun dan sebagainya. Jadi customer bagi tahu, Cik Zali bagi tahu, saya nak buka akaun simpanan. Baik, Cik Zali bagi maklumat. Maklumat yang Cik Zali bagi itu adalah berharga. Data, nama, IC, nombor telefon, details, payslip, gaji dan sebagainya. Dan data hari ini kita panggil sebagai data is currency. Data itu lebih bernilai daripada wang. Sebab kalau kita katakan tujuan sehari ini kenapa ramai orang kena scam, bagaimana scammer dapat data? Dia akan kembali kepada root cause yang saya pasti sahabat saya akan memberi penjelasan lebih lanjut. Tetapi dari segi konsep perbankan, tuan-tuan beri maklumat kepada Bank Muamalat, kita kata okey Tuan Zali bagi maklumat kepada Bank Muamalat, kita akad berbai'ah. Dengan ini Bank Muamalat menerima data Tuan. Dan kami di Bank Muamalat akan memastikan data itu disimpan, diproses, diguna pakai bagi tujuan perbankan sahaja. Dan kami akan buat disclosure. Maklumat ni kami akan serahkan kepada siapa? Kepada pihak ketiga. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, di dalam perbankan kita akan minta kebenaran tuan-tuan dan puan-puan. Tuan nak buka akaun simpanan. Di Bank Muamalat kita ada credit card. Boleh tak kita nak offer credit card? Kita panggil cross selling. So apabila pengguna kata, boleh saya benarkan Bank Muamalat, sila bagi maklumat kepada business unit untuk hubungi saya untuk kredit kad dan juga pinjaman peribadi dan sebagainya. Maka data itu akan digunakan sebaik mungkin. Maka dari segi perbankan, kita sentiasa enhance sistem kita untuk memastikan data tuan-tuan dan puan-puan itu diguna pakai, disimpan, diproses dengan mengikut lunas-lunas peruntukan undang-undang. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua pernah mendengar kita panggil Personal Data Protection Act. Tetapi saya nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan, di institusi kewangan, Bank Negara ada impose satu regulation lagi, dia panggil sebagai Management of Customer Information and Permitted Disclosure. Bermakna pihak bank ni nak kena jaga maklumat perbankan customer dia.
tak boleh nak bagi share kepada pihak sewenang-wenangnya. Maka apabila di institusi perbankan, kami mempunyai tanggungjawab untuk menjaga data-data peribadi tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin bukan semua, mungkin bukan di Dewan ini, tapi di luar sana, mungkin orang kat Changlon kot, terlupa tuan-tuan dan puan-puan juga mempunyai tanggungjawab dengan pihak bank. Apa maklumat, apa tanggungjawab itu? Tuan-tuan kata, baik, Bank Muamalat, saya terima debit card Bank Muamalat, saya terima kredit card. Okey, saya terima nombor akaun saya, nombor PIN dan sewaktu dengannya. Apa tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh share maklumat tersebut dengan pihak ketiga ataupun sesiapa saja bagi apa tujuan. Kerana sebagai pengguna juga, tuan-tuan dan puan-puan juga perlu membantu bank bagi kita nak combat scam activity ni, supaya maklumat perbankan tidak di-share dengan orang lain. Kenapa? Pada hari ini, suka atau tidak, kita perlu setuju disebabkan human being, kita memori kita agak very limited. Kebanyakan orang hari ini akan menyimpan data, maklumat PIN dan sebagainya dekat device telefon. Jadi kita di Bank Muamalat, alhamdulillah, insyaAllah dari masa semasa kita akan memastikan sistem online perbankan kita itu memenuhi piawaian keselamatan, tetapi dalam masa sama kita mengharapkan pengguna, customer juga memainkan peranan. Sebab itu saya katakan tadi di awal tadi, kita ada akad. Contoh kalau orang kahwin, akad ijab dan kabul. So Bank Muamalat pun mempunyai ijab dan kabul juga dengan tuan-tuan dan puan. Kami mempunyai peranan, tuan-tuan dan puan dan juga mempunyai peranan dalam memastikan data itu dijaga dengan sempurna. Tujuannya at the end of the day simple saja, supaya maklumat kita tidak kita kata apa, tidak diguna pakai oleh pihak yang tidak sepatutnya. Dan tuan jangan ingat habis, saya nak tanya sikit lagi. Okay. Tak habis lagi ni untuk soalan ni. Berlaku baru-baru ni di mana kita mendengar ada yang kata duit hilang dalam bank, setengah-setengah bank. Jadi bagaimana kebocoran ni berlaku setelah ijab kabul seperti yang tuan katakan tadi? Tiba-tiba ada kebocoran berlaku, ada kehilangan duit dalam setengah-setengah bank, jenama-jenama bank tu, sampai ada yang takut nak ubah pergi ke bank lain. So kenapa ini berlaku sebenarnya, tuan? Baik, kalau kita melihat pelbagai faktor yang boleh kita ambil take into consideration. Pertamanya seperti mana saya katakan tadi, hari ini di dunia maya ni, hari ini kita banyak menggunakan teknologi, banyak media sosial, platform, medsos dan sebagainya, yang kadang-kadang orang hari ini suka membeli menggunakan online. Pertama, adakah kita sebagai pengguna telah memastikan bahawa online itu adalah genuine punya platform dan kita share maklumat perbankan kita? Benda paling simple saya boleh share kepada tuan-tuan dan puan, seandainya tuan-tuan dan puan suka membeli menggunakan contoh macam Facebook online. Kadang-kadang platform ni, contohnya kita nak buat payment, kita agreed, tetapi kita tak baca term and condition. Ramai orang tak baca, saya pun tak baca. Term condition panjang. Jadi, tapi ada requirement by the platform provider, you kena klik dulu. You klik, then you can buat the payment. Tetapi bila kita tak baca, that's why ada satu isu recurring payment. Tiba-tiba tu, apalah kita punya statement kita ada, tolak amount yang sama berulang kali dan sebagainya. And sometimes, kadang-kadang benda itu yang juga menyebabkan bila kita tak tengok the platform genuine atau tak genuine the platform itself, itu yang memberikan maklumat itu digunakan oleh pihak ketiga. Sebab dari segi isu dia, dari segi data integrity dan security. Terima kasih tuan, terima kasih untuk soalan yang pertama untuk pusingan ni. Itulah ramai orang yang tak baca. Bila nak buat pinjaman apa, ya Allah, dia punya sign, nak kena sign tu dia. Sign sampai berubah-ubah bentuk, macam-macam bentuk. Sampai jadi cacing pun ada, terlampau banyak sangat sign tu kan. Jadi kita tak akan baca. Seperti tuan sendiri pun kata macam tu kan. Suka nak baca tu kan. Jadi lepas ni mendidik diri kita lah untuk terus membaca apa yang telah pun diletak sebagai ijab kabul tuan. Sebenarnya tanda tangan kita tu sebenarnya satu ijab kabul bersama dengan pihak bank. Baik, terima kasih tuan untuk soalan yang pertama. Ada lagi soalannya nanti, tunggu. Jangan ke mana-mana, tunggu. Baik, kita akan teruskan dengan panel kita seterusnya. Seperti yang saya katakan tadi, sebarang kegiatan jenayah, sebarang penipuan melintas di depan mata dia, dan insan ini ataupun kumpulan dia, tim dia dari agensi ini perlu berada selangkah di hadapan untuk menyekat semua ini berlaku. Jadi kita bersama dengan teknologi Muhammad Zabri Talib. Jadi kita nak tanya tuan, apa jenis ancaman jenayah cyber di Malaysia ni? Jadi apakah peranan yang telah dimainkan oleh cyber security sendiri dalam menangani isu jenayah cyber ni tuan?
Okey, Cik Zali, kalau ikut statistik pihak PDRM, dia akan ada statistik dia. Permulaan dia ialah penipuan dalam talian, penipuan telefon, love scam, pinjaman tak wujud dan banyak lagi lah. Tapi saya dipahamkan nanti Tuan Superintendent Asrul akan ada, sesi akan datang, dia akan dengan detail. Tapi kalau tanya Cyber Security Malaysia, ya, benda yang trend yang paling membimbangkan ialah trend kebocoran data. Kebocoran data di mana data-data ni telah dicuri dan dijual di dark web. Ya. Cik Salih sure pasti pernah dengar ransomware. Ransomware ni ialah apabila situasi di mana komputer tersebut telah dijangkiti dan dia di-encrypt, maknanya di lock. Bila lock, dia akan minta duit. Kalau you nak unlock komputer ni, bayar. Itu dulu. Tapi orang tak bayar because dia ada backup. Tak apalah, saya ada backup, tak ada masalah. So jadi geng-geng penjenayah cyber ni, dia improve lagi, dia punya modus operandi dia ialah dengan sebelum dia encrypt tu, dia curi data dulu. Dia tarik semua data keluar, lepas tu baru dia lock. Jadi dia kata, okey, kalau nak unlock, bayar. Kalau tak bayar, data you kita jual dekat dark web ataupun kita release dekat dark web. Okey. Jadi apabila data ni dijual di dark web, ada yang beli. Okey, jadi bila kita cakap pasal trend jenayah cyber ni, dia adalah satu jenayah yang besar. Di mana dia adalah satu sindiket terancang. Dia bukannya seorang penjenayah duduk dekat belakang komputer yang kita bayangkan selalu pakai hoodie kan. Tak, sebenarnya dia bergerak dengan terancang. Okey, saya cerita. Disebabkan kelemahan sistem keselamatan cyber di satu organisasi, di komputer kita, individu, telah menyebabkan dijangkiti dengan virus di mana data-data tu hackers dapat masuk dan curi data. Satu grup dia hack masuk dan dia curi data. Okey, sorry. Balik. Satu grup dia curi masuk, dia curi password. Password ni semua dia jual. Satu grup lagi dia gunakan password ni, dia beli password ni untuk hack masuk ke dalam database, data-data kita dia curi, dia jual data. Satu grup lain pula akan beli data tu dan susun balik dalam bentuk yang dalam pengkalan data yang cantik, senang. Kemudian dia jual akses kepada pengkalan data tu untuk satu akses RM8 satu kali query. Tapi secara subscription, secara langganan sebulan bayar RM1,200 ada akses dekat pengkalan data tu. So jadi apa yang pengkalan data ni fungsi dia dilanggan oleh penjenayah lain pula, which is contoh salah satunya adalah scammer. Ya, di mana scammer dia dalam menjalankan aktiviti penipuan dia tu, okey, pertama sekali dia akan tanya, dia akan cakap, okey, kami daripada PDRM, cik, kita dapat siasat bahawa you punya akaun ni, nama you terlibat dengan penggubalan wang haram. Mana ada? Tak ada. Dia akan first kali dia akan guna dia akan perkenalkan diri dia daripada organisasi yang terkenal, yang kita semua tahu, Bank Muamalat ke, daripada SPRM ke, PDRM ke, daripada Shell ke, Petronas, Starbucks, yang terkenal. Kemudian yang kedua, dia akan bagi elemen takut atau elemen gembira terlibat dengan wang haram. Oh, cik, nama cik telah memenangi hadiah Proton X50 contoh kan. Dia mengeksploit perasaan takut dan juga tamak. Dan seterusnya, okey cik, kita nak minta nombor telefon untuk kita verify. Jadi bila kita bagi nombor telefon kita, dia akan pergi dekat komputer pengkalan data yang dia masukkan, yang dia langgan tu, dia masukkan nombor telefon. Semua maklumat-maklumat peribadi telah keluar dekat situ. Macam Tuan Nazri cakap, data peribadi itu sangat berharga. Macam mana dia sangat berharga? Macam inilah bila disusun semula. Jadi, saya tak terlibat lah. Okey, cik, kita cek balik semula ya. Nama suami puan ni kan. Puan ada anak ramai ni kan, duduk dekat sini kan. So jadi mangsa tu rasa macam, betul lah. So jadi dia akan
dia akan percaya bahawa panggilan itu adalah panggilan yang benar, dan dia akan bagilah maklumat apa yang nak dibagi semata-mata untuk membersihkan nama dia. Yang ini dia akan target orang-orang daripada penjawat kerajaan. Dia ada target. Scammer ni pula dia bukan target satu kelompok je, dia target banyak kelompok. Kelompok yang banyak yang ada duit. Ikut motivasi. Golongan bakal pesara ataupun bakal pesara, dia ada banyak duit, dia akan come out dengan kempen macam tadi tu, terlibat dalam penggubalan wang haram, pelaburan. Nak tak pelabur dekat sini, supaya boleh bertingkatkan lagi duit sewaktu persaraan. Tapi untuk golongan muda, dia akan target dengan job scam, tawaran kerja. Jadi golongan-golongan muda ni dia nak kerja yang popular, yang best, tapi gaji besar, dia akan terlibat. Dan scammer ni pula makin lama bila dia dah ada kemudahan yang itu, taktik yang itu, dia akan improve lagi. Di mana kalau sebelum ni dia akan hantar message melalui WhatsApp, melalui Telegram, orang dah tahu. Tapi dia akan sampai to the level dia subscribe ataupun dia iklankan scam dia tu dekat dalam Facebook punya advertisement. Jadi bila kita buka Facebook, kita buka TikTok keluar iklan tu. Kita ingat benda tu iklan betul, kita klik, rupanya dekat belakang tu scammer. So jadi bila kita tengok senario ni secara keseluruhan, kita percaya yang berkemampuan untuk buat kegiatan yang sebegini hebat ni ialah sindiket jenayah terancang. Sindiket ni kita percaya yang buat yang seluduk dadah, yang pelacuran, yang pemerdagangan orang ni, kita percaya dia seolah-olah macam dia buka division baru dalam perniagaan dia, sektor IT. Dia nak mempertingkatkan pendapatan dia dekat dunia cyber. Sikit lagi saya nak cerita pasal data. Tahun lepas pihak PDRM mencatatkan kerugian mangsa sebanyak 684.5 juta. Kerugian mangsa penipuan scam atau penipuan cyber inilah. Dekat Cyber Security Malaysia, sebelum tu tahun 2021 adalah sebanyak 560.8. Maknanya daripada 560 pergi kepada 680. Itu peningkatan 1.2 juta. 120 juta. Dekat Cyber Security Malaysia pula, kes-kes kebocoran data ni meningkat daripada 50 kes kepada 440 kes. Peningkatan menindak. So nampak ada hubung kait di mana hackers ni ataupun scam yang di dark web ni sentiasa berusaha untuk dapatkan banyak data supaya scammer boleh peroleh gunakan untuk scam. Jadi kesimpulan dia, last year sektor scam mencatatkan keuntungan 684.5 juta kepada pihak penjenayah cyber. Dan ini adalah satu bidang yang sangat lumayan oleh scammer, dan pada tahun 2023 tahun ni dia akan cuba untuk lawan catatan pada tahun lepas supaya dia lebih tinggi lagi. Okey, Tuan, seperti yang pihak cyber security tahu, ini akan berlaku, cara mereka macam ni, modus operandi mereka macam ni. Adakah pihak cyber security sekarang ni pada hemat Tuan sendiri sebagai orang yang mewakili cyber security ni, adakah pihak cyber security telah berjaya melakukan sesuatu untuk menyekat mereka ini, ataupun cyber security sendiri telah tertinggal selangkah ke belakang? Kita cuba sedaya upaya untuk keep up dengan teknologi. Keep up dengan, maksud dia cuba untuk seiring dengan penjenayah cyber ni. Sebab itu kita mulakan teknik baru, iaitu kita pantau perkembangan di dark web ni. Kita tengok trend dia. Jadi bila kita pantau, yang ini, maklumat ni kita dapat. Dan kita juga pantau di mana kita dapat tengok penjenayah cyber ni dia menggunakan AI. Satu teknologi baru yang mana AI ni dia menggunakan
Dia bantu, AI ni dia macam gambaran dia adalah kita punya pembantu peribadi. Kita satu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan kepintaran. Kita nak komputer tu ada kepintaran macam manusia. So jadi seolah-olah gambaran dia ialah macam kita ada anak. Kita lahirkan anak, kita besarkan anak. Dan anak ni kalau kita latih dia daripada kecil untuk jadi pemain bola, dengan skill-skill bola, dia akan dah besar nanti dia akan jadi Beckham. Jadi bayangkan penjenayah cyber ni, dia train anak dia tu dengan segala ilmu scam, ilmu penipuan, dan apabila dia semakin mahir, dia akan menjadi scammer ataupun penjenayah yang membimbangkan. So jadi bila dia nak draft email, AI tolong draftkan saya email scam menggunakan bank muamalat, menggunakan kepala surat bank muamalat. Sup keluar. Sekejap, dia tak payah nak fikir-fikir dah ada. AI tolong buat website yang untuk menawarkan website agensi pekerjaan. Dia terus buatkan. Gambar-gambar dalam tu AI sila hasilkan wajah pekerja bank muamalat yang nampak profesional dan mesra. Dia akan buat muka. Jadi semua itu dia akan buat dalam bentuk website, dalam bentuk apps. Jadi benda tu nampak real dan profesional. Sikit tuan. Kenapa tidak cyber security juga menggunakan AI untuk benda ni? Yes. Kita ada inisiatif kita. Kita ada inisiatif kita juga di mana kita akan kita ajar juga AI tu untuk mendetek ataupun mengenal pasti modus-modus operandi ataupun malware-malware yang dia guna sebelum ni dalam cyber security tu, supaya AI tu dia boleh detect. So jadi on our side di sebelah kebaikan kita boleh gunakan AI untuk memperbaiki kehidupan kita. Tapi kita jangan lupa penjenayah ni dia juga menggunakan AI untuk memperbaiki aktiviti jenayah mereka. Dan ini yang sesuatu yang membimbangkan. Ini race yang sangat sihat lah ni. Satu race dari cyber security dan juga penjenayah. Tapi apa pun kita harapkanlah dengan sokongan daripada semua. Jangan mengharapkan cyber security saja kan tuan kan. Tuan-tuan pun rakyat pun juga kena sedarkan perkara ini dan membantu pihak cyber security untuk mengekang semua ni. Apapun terima kasih tuan, dan kita yakin sebenarnya pihak cyber security ini sedarkan semua perkara ini dan akan sentiasa bergerak ke hadapan untuk membentras semua apa yang berlaku. Terima kasih tuan untuk sesi yang pertama. Ini dengan soalan yang pertama. Baik. Ini antara KPDN HCP, antara agensi yang paling popular sekarang ni dalam media sosial, dalam TV, barang mahal pun KPDN HCP, kan? Itu naik KPDN HCP, ini KPDN HCP, sampai parlimen tak wujud lagi. Ketua Pengarah KPDN HCP dah ada tepi Perdana Menteri dah. Itu pentingnya KPDN HCP. So hari ini wakil dia hari ini kita bersama dengan Puan Siti Sarah binti Syamsuddin yang bersama kita hari ini mewakili Tribunal Pengguna ni. Jadi Puan, apakah saluran alternatif bagi pengguna yang membeli barang dan perkhidmatan untuk memfailkan tuntutan kerugian yang dialami? Ini dah kena teruk dah ni. Sekarang apa nak buat ni sekarang ni? Yang ada sekarang ni ada sikit-sikit kalau orang sebut, pergilah ke KPDN HCP, pergilah ke KPDN HCP. So pihak Puan dah bersedia untuk perkara-perkara ni. Jadi boleh terangkan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, seperti yang Tuan Sazali bagi tahu tadilah, kalau sebut KPDN ni dulu kita KPDN HCP, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna, tapi sampai sekarang pun orang sebut KPDN HCP lagi. Tapi sekarang kita dah jadi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Tapi kalau katalah saya turun ke kita kata ada taklimat ke perkongsian ke, memang orang akan sebut KPDN HCP lah. Tapi selalunya lagi kalau kata kita sebut kebanyakan lah orang akan kata pejabat pengguna. Pejabat pengguna kan, kalau pejabat pengguna ni selalunya otai-otai lah Tuan Moderator. Okey.
saya bercerita sikitlah berkaitan dengan KPDN, yang mana sekiranya kalau katalah ada nak buat ada nak buat tuntutan sekiranya beli barang secara talian lah, kalau kata nak tuntut nak buat tuntutan, boleh rujuk dengan KPDN. Okey, KPDN, di bawah KPDN ni kita ada satu mahkamah lah. Salah satu mahkamah di bawah KPDN adalah Mahkamah Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Saya ringkaskan sebagai TTPM lah. TTPM, yang mana mahkamah ni ditubuhkan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999. Akta ni ditubuhkan untuk melindungi pengguna. Okey, di kesempatan ni saya nak kongsi jugalah dengan tuan-tuan dan puan-puan, yang mana kalau katalah nak buat tuntutan berkaitan dengan kerugian, kalau beli barang, contohlah kita beli barang atas talian, tuan kan, kita beli barang atas talian, lepas tu barang tu kita tak dapat, so kita nak tuntut balik lah duit kita tu. Okey, dengan syarat kalau nak buat tuntutan di Tribunal Tuntutan Pengguna ni, dia adalah untuk pengguna sahaja. Untuk pengguna sahaja. Maksudnya pengguna ni di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999, yang mana tribunal ditubuhkan tu. Okey, pengguna ni seseorang yang menggunakan barang ataupun perkhidmatan untuk diri dia sendiri sahaja. Maknanya kalau peniaga tak boleh. Peniaga tak boleh. Okey, macam kita kata tadi, kita dengar tadi Tuan moderator Tuan Sazali ada maklum kat sini ada pelajar kan. Okey, ada pelajar daripada UiTM dan UNIMAP. Saya mengambil kesempatan lah untuk berpesan kepada adik-adik pelajar, yang mana benda ni pun ada melibatkan pelajar lah. Ada kes yang melibatkan pelajar, yang mana dia cuba mencari side income untuk kita kata baguslah, benda tu bagus, tapi adik-adik kena beri perhatian lah, yang mana kalau kata dia cari side income tu, dia sebagai orang tengah untuk nak dapatkan jualan tu, nak dapatkan sale tu. Tapi apa yang berlaku, yang mana dia bila dia mai dekat tribunal nak buat tuntutan, bila kita tanya dia dia sebagai orang tengah dan dia nak buat tuntutan terhadap supplier tu. Okey, dia nak buat tu sebab dia dah tertipu, so dia nak buat tuntutan di tribunal. Okey, tapi bila mana kita tengok balik, yang ni student lah, yang ni melibatkan student, yang mana bila kita tanya balik, rupanya dia bukan guna untuk diri dia sendiri, bukan untuk diri dia sendiri, tapi untuk perniagaan. So dia ambil contohlah barang tu harga tu dalam RM30 sahaja, tapi dia up sikit lah sebab dia sebagai orang tengah, kita kata apa istilah dropship. Dropship kan. Jadi kena kalau dia nak buat tuntutan di tribunal, yang tu tak boleh sebab dia tak ditakrifkan sebagai seorang pengguna dah. Dia ditakrifkan sebagai seorang peniaga. Kalau peniaga, dia di luar bidang kuasa tribunal dah. Tak boleh dah. Okey, yang tu kalau kata nak buat tuntutan lah di Tribunal Tuntutan Pengguna. Dan saya juga nak berkongsi lah dengan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Tribunal Tuntutan Pengguna ni dia ada di seluruh Malaysia lah. Kalau kata kita dekat dekat Perlis ni, dia ada di kita dah berada di Repoh. Di Repoh, di pejabat KPDN kita kat sana lah. Jadi kalau katalah nak buat tuntutan, salah satu cara dia melalui Tribunal Tuntutan Pengguna di TTPM lah. Dan Tuan Moderator, saya juga nak berkongsi sikit lah. Saya lebih suka berkongsi berkaitan dengan kes juga, yang mana saya tertarik lah bila mana ada student dekat sini. Sebab ini pun ada melibatkan student juga, dan juga penjawat awam macam kita lah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ingatkan kena berhati-hati sekiranya, sebab ni kes ada yang berlaku, sekiranya ada kawan kita atau kawan lah, yang ni yang berlaku kawan lah, yang mana minta pinjam akaun bank. Dia kata pinjam saat akaun bank untuk nak bank in duit.
nak bank in duit. Yang ni kes berlaku melibatkan student yang mana dia kata dia nak buat ada family members dia nak bank in duit. Sedangkan bila dia buat tuntutan dekat tribunal, rupanya bukan family members yang bank in duit, tetapi dia menjalankan perniagaan atas talian sebenarnya. Customer yang bank in duit kepada yang tumpang akaun dia tu tuan. So saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik student, berhati-hatilah. Tapi kalau kata salah satu cara nak buat tuntutan, boleh buat di tribunal tuntutan pengguna. Yang itulah di bawah KPDN. Puan, macam Puan katakan tadi, kalau pengguna, okey, KPDN boleh terima aduan tu. Tapi kalau peniaga, KPDN tak boleh nak terima sebab mereka dah bukan pengguna, mereka peniaga. So ke mana lah tuju peniaga-peniaga ni sebenarnya? Okey. Kalau kata berkaitan dengan peniaga, dia kena rujuk kepada mahkamah sivil. Yang tu. Tapi tuan, ada juga keadaan yang mana bila dia ke kaunter, kat kaunter KPDN ni kita menerima pelbagai, kita kata aduan, tuntutan kan. Bila mana kita explain lah, kita kata dia beli barang tu, contohlah dia beli barang 5 unit penapis air lah kita kata. So bila kita explain dekat dia, penapis air ni kita, untuk isi rumah sahaja, dan dia kata 5 tu saya guna untuk rumah saya pula, macam tu pula. Tapi sebelum tu, tapi kita sebagai logik ni macam kita tengoklah kan, tapi tak apa, dalam mahkamah nanti dia kena bagi keterangan lah. Okey, tuntutan di tribunal ni dia satu mahkamah yang mana kita akan panggil untuk perbicaraan pula tuan. Kita akan panggil untuk perbicaraan, yang mana perbicaraan tu kita akan panggil, kita akan keluarkan notis untuk kedua-dua pihak. Yang tu prosedur yang seterusnya lah. Tapi secara generalnya, secara asasnya, tuntutan tu boleh dibuat di tribunal tuntutan pengguna Malaysia di TPM. Terima kasih Puan Siti Sarah untuk soalan yang pertama di pusingan yang pertama ini. Itulah anda telah pun mendengar semua soalan-soalan yang pertama tadi ni dan penjelasan yang jelas daripada ketiga panel kita dengan kepakaran bidang masing-masing, KPDN dengan caranya, cyber security dengan caranya. Sekarang kita nak terus dengan pusingan yang kedua, kembali bersama dengan Tuan mewakili Bank Muamalat, Tuan Muhammad Nazri. Sekarang ni Tuan, sekiranya berlaku kerugian di kalangan pelanggan-pelanggan di Bank Muamalat ni, Tuan cakap apa pun sekarang ni dia fikir pasal duit dia yang hilang tu je. Kan? Sekarang ni nak tanya Tuan, duit boleh balik tak Tuan? Itu yang dia akan tanya, betul tak Tuan? Duit boleh balik tak? Jadi apakah Bank Muamalat boleh menerima aduan daripada pelanggan dan membantu mangsa dari segi mengembalikan wang dia semula? Dia tak tanya bak lain Tuan. Dia duit boleh balik tak Tuan? Itu selalu kita dengar. Silakan Tuan. Okey, baik. Dia ada dua persoalan utama. Persoalan pertama, adakah Bank Muamalat menerima aduan? Dan soalan kedua, adakah Bank Muamalat boleh membayar tuntutan atau pempasan amount daripada yang ditipu? Saudara-saudari sekalian yang saya hormati sekalian, di Bank Muamalat kita sentiasa menekankan kehidupan lebih baik bersama. Kami sentiasa mendengar denyut nadi warga customer di Bank Muamalat. Maka seandainya tuan-tuan dan puan ditipu, kami sedia menerima aduan daripada para pelanggan kami. Itu yang pertama. Okey, so nak kata Bank Muamalat terima tak terima? Jawapannya kami terima aduan daripada customer kita. Yang bagi tahu saya kena scam, saya kena tipu pelaburan ke, kena masuk skim cepat kaya ke, kena tipu online scam, kami terima aduan dan kami akan salurkan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Baik, sebab kita pun ada task force dan sebagainya. Itu yang pertama. Jawapan tu jawapan yang paling mudah saya nak jawab. Persoalan kedua, adakah Bank Muamalat boleh membayar balik losses yang kehilangan oleh para pengguna? Yang ni saya tak boleh nak jawab terus. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam mana-mana kes, dalam kita kata kes penipuan dan sebagainya, of course siasatan perlu dijalankan. Source of fund, money trail, ke mana punya duitnya pergi. Dan kalau kita tengok dalam kes penipuan hari ini, dia melibatkan transaksi kewangan. Transaksi kewangan yang melibatkan beberapa bank. Maka bila melibatkan Bank Muamalat dipindahkan kepada ABC Bank, pindah kepada XYZ Bank, pindah ke luar negara dan sebagainya, maka ianya akan melibatkan beberapa pihak yang terlibat untuk menjalankan siasatan.
Di Bank Muamalat kita akan menjalankan siasatan dalaman kita. Kita ada tim kita yang akan menjalankan siasatan dalaman, dan kita pun sedia maklum, saya pasti tuan-tuan puan-puan pernah dengar National Scam Response Center. So kita akan terlibat dengan task force di peringkat national level bagi menjalankan siasatan. Baik, pengguna selalu akan tertanya, boleh tak saya dapat duit saya balik? Saya nak bagi tahu satu analogi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Seandainya tuan-tuan dan puan-puan kena scam, duit itu telah dipindahkan kepada ABC Bank. Baik. Selepas dipindahkan kepada ABC Bank, ke mana hala tuju duit tersebut? Ianya dibuat cash withdrawal ke, dibeli property ke dan sebagainya, itu kita panggil sebagai money trail, jejak kewangan. Siasatan perlu dijalankan. Dan pihak yang berkuasa, yang ada kuasa menjalankan siasatan money trail ni adalah, antaranya adalah pihak PDRM. Pertama. Tuan-tuan selalu dengar, cash is king. Cash is king. Kenapa orang kata cash is king? Kenapa cash is king? Sebab kalau kita ada cash, kita boleh beli apa saja yang kita nak. Whenever you have cash, 100,000, 1 juta, tuan-tuan boleh beli apa saja yang tuan-tuan berhajat. Tetapi tuan-tuan dan puan, apabila dari segi, kita kata dari segi from financial crime perspective, combating financial crime, kita akan mengatakan cash is king adalah there is where there is no money trail. Tidak ada jejak kewangan. Baik, masa telah ditipu, saya telah kena scam, dipindahkan 500,000 kepada ABC Bank. Now kita akan follow the money trail, jejak kewangan ke ABC Bank. So melibatkan Bank Muamalat, melibatkan ABC Bank, melibatkan pihak polis untuk menjalankan siasatan. Dan jika ditakdirkan skamer ni agak bijak pandai, ilmuwan, cendekiawan dan sebagainya, dia buat cash withdrawal. Bila dia buat cash withdrawal, kat mana kita nak jejak 500,000 tu? Jadi sebagai pengguna selalu kita beranggapan bahawa saya kena scam, saya buat report dengan bank hari ini, saya buat report dengan polis, by end of this month pulangkan balik 500,000 saya. Sedangkan kita perlu tahu ke mana hala tuju atau money trail duit penipuan tersebut. Okey, memang kalau saya pasti mana-mana pegawai penyiasat yang menjalankan siasatan, dia akan cuba recover as much as they can. 500,000 tuan kena tipu, kita akan buat money trail. Dan biasanya 500,000 tu dia tak akan transfer to ABC Bank 500,000 exactly amount. Dia will do the structuring, smurfing, pindah sikit 50,000, 10,000 dan sebagainya. Tapi masih ada jejak kewangan, masih ada money trail. Kita ada pihak penerima 10 orang. So kita akan buat jalankan siasatan 10 orang yang terima dana. Isu paling besar adalah apabila dia buat cash withdrawal. Cash withdrawal maksudnya there is no money trail, tidak ada jejak kewangan. So hari ini kalau kita tengok, orang akan menggunakan 2-3 layer financial institution, lepas tu dia buat cash withdrawal. Jadi bagaimana kita nak bagi tahu dengan pengguna bahawa macam mana saya nak pulangkan balik duit tuan-tuan dan puan, sedangkan siasatan kita dah tengok duit telah dipindah kepada akaun BA, dan akaun B telah dibuat cash withdrawal. Dan akaun B, individu pemilik akaun holder ni, seperti mana pasaran tersebut tadi, akaun holder ni selalu akaun keldai, mute account. Jadi waktu itu saya tak tahu akaun saya diterima 500,000. Dan kadang-kadang kalau kita tengok profiling statistik, antaranya selalu, saya tak katalah famous, tapi kita panggil targeted group. Adik-adik, para pelajar, pak long-maklong, retirees, government officer, ini antara golongan yang selalu jadi mangsa account. Kita kata scammer, kenapa scammer pandai nak pindahkan duit ni? Sebab kalau saya sebagai seorang scammer, saya tahu saya pindah duit daripada Bank Muamalat kepada ABC Bank, there is a money trail. Polis akan follow the money trail, akan definitely will freeze my account and also tangkap saya. So sebagai seorang scammer yang ilmuwan, yang cerdik pandai, saya nak protect myself. Apa saya buat? Saya get someone else to be a mute account. Adik-adik ni akaun kedai. So pindah dalam akaun kedai, saya withdraw. In return saya bagilah kepada orang akaun kedai ni sikit duit, 1,000, 2,000, 8,000 dan sebagainya. This is a business. Dan orang yang memberi serahkan akaun, dia kata, okay tak apalah, it's easy money. You bagi 8,000, saya bagi. Simple je, saya bagi debit card saya bagi account facilities, nombor account, password dan sebagainya. Tetapi natijah daripada kesan pemberian debit card account tersebut tu, kita tak tahu. Bahawa apabila berlakunya kes money trail tersebut, kes penipuan, jejak kewangan dijalankan oleh pihak berkuasa, pihak polis, maka orang yang orang terakhir terima dana tersebut adalah orang akaun kedai. Sebab itu saya katakan tadi, sebagai pemilik akaun, tuan-tuan dan puan-puan, saya
kita semua dalam auditorium ni, kita memberi tanggungjawab untuk menjaga akaun. Seperti mana Puan kata tadi, biasa orang kata, boleh tak ada orang nak transfer fund daripada luar negara? Boleh tak saya guna akaun Puan? Jadi kita ni orang Malaysia selalunya husnuzon, bersangka baik. Orang kata jangan tak bersangka baik. Kita selalu bersangka baik dengan orang. Tapi bab terima dana ni tuan-tuan dan puan, tolong berhati-hati. Sebab apa? Whenever the money has been transferred, saya transfer akaun tuan RM5,000 tadi. Lepas kata nanti tuan withdraw 500,000. So dari segi money trail kita nampak receiver terakhir adalah tuan. I can say you ada kita kata mastermind ataupun orang yang nakal. Sebab itu kalau nak jawab boleh tak nak recover RM500,000, bergantung kepada case to case basis sama ada duit tu ada. Tapi tuan-tuan dan puan, scammer ni bila duit dah ditransfer, adakah dia nak simpan sampai sebulan baru nak withdraw duit? Kalau kita change our heads, saya ni bukan sebagai seorang banker, sebagai seorang scammer, saya akan pasti duit definitely bila dah ditransfer, immediately terus keluar. Sebab apa? Kita nak secure that money. Dan sebagai seorang orang nakal-nakal ni, scammer ni, saya pun nak pastikan diri saya diterpelihara lah. Maka saya gunakan akaun kedai. Jadi itu isu selalu agak sukar untuk dapat balik duit tuntutan tersebut. Baik, dalam isu yang tuan kata sangat sukar tu, ada tak satu contoh duit tu boleh dapat balik? Satu contoh kes yang duit dapat balik. Ataupun ianya kesilapan pihak bank ke apa ke? Duit tu boleh dapat balik. Okey, dia tuan-tuan selalunya kalau dapat duit dapat balik itu kalau kita katakan apabila customer dia berlaku kes penipuan terus call bank. Apa bank boleh buat? Okey. Pertama, jika melibatkan contoh di akaun bank muamalat, kita boleh freeze atau bekukan akaun tersebut. Seandainya berlaku dalam bank muamalat. Sebab itu saya kata daripada buat aduan dengan pihak bank akan salurkan kepada pihak task force, the police dan sebagainya. So pihak dia kata okey, bank muamalat dah freeze akaun dah. So sekarang duit transfer kat mana? Duit dah transfer kepada ABC Bank. Now ABC Bank sana akan freeze the account. Make sure that duit itu ada. Tapi seperti saya katakan tadi lah, dia melibatkan layering dan kalau transaction dia tidak RM500,000 tak dipindahkan full amount kepada ABC Bank. Sometimes dia akan pecah kepada beberapa bank, beberapa entiti dan sebagainya. So dia requires of modus operandi. Okay, terima kasih Tuan dengan jawapan tersebut dan semoga kita mendengar dengan jelaslah seperti apa yang dikatakan oleh Tuan tadi. Jadi sama-samalah kita jaga akaun kita. Tambah bagi yang banyak duit tu sangat-sangat takut sekarang ni kan. Kan bukan kata orang yang pencen je banyak duit, bukan orang yang bekerja besar-besar je banyak duit. Adik-adik kita, pelajar-pelajar kita sekarang ni oleh kerana kemajuan internet, kemajuan media sosial ni, ramai yang jadi affiliate, ramai yang berniaga, ramai yang jadi jutawan di usia muda. Jadi hati-hati dengan akaun anda. Jangan mudah-mudah nak bagi akaun ke orang sebab sekarang ni demam keldai akaun tuan. Keldai akaun berlaku di mana-mana sekarang. So jangan terlibat ataupun jadi mangsa keldai akaun ni. Menyusahkan semua pihak lah. Baik, kita kembali bersama dengan teknologis Muhammad Zabri Adil Talib dengan soalan yang seterusnya. Jadi Tuan, adakah terdapat saluran aduan oleh pengadu kepada cyber security dan apakah butiran maklumat perlu diserahkan oleh pengadu ketika aduan? Dan satu lagi soalan, dan apakah perkhidmatan yang disediakan oleh cyber security berkaitan ancaman dalam talian ni? Okey, saya jawab soalan yang pertama, talian. Ya, kita memang ada talian, kita panggil Cyber 999. Kalau Google Cyber 999 keluar dekat situ. Dan kita juga boleh terima panggilan, tetapi kita punya perkhidmatan tu khusus kepada perkara-perkara yang melibatkan teknikal. Contohnya, server saya dijangkiti oleh ransomware. Server saya telah dihack. Yang itu kita punya memang fokus utama untuk kita bantu. Tetapi kalau macam ada juga terima akaun Facebook saya kena hack, itu dia tak consider technical lah, because itu lebih kepada bila kita dah study, selalunya dia akan di scam menyebabkan atas kecuaian dia sendiri. Dia tak berkaitan dengan technical. Jadi cyber security Malaysia dia lebih kepada fokus kepada technical. Dan kalau kena scam, memang kalau kita terima panggilan, kita akan advise supaya untuk lapor kepada NSRC, Pusat Respons Scam Kebangsaan. Di mana dekat situ memang ada tim yang boleh bantulah berkenaan dengan scam ni. Kita lebih kepada benda-benda teknikal. Komputer kena hack, ada malware, ada incidents, system down.
laporkan kepada Cyber Security Malaysia. Selain daripada itu, perkhidmatan lain yang kita bantu ialah kita adalah agensi teknikal kepada kerajaan, di mana apabila kerajaan memerlukan bantuan khidmat nasihat atau konsultasi teknikal berkenaan dengan cyber ataupun keselamatan cyber, boleh refer ke Cyber Security Malaysia. Contohnya adalah antara yang refer kepada kita ialah agensi penguatkuasa undang-undang. Contohnya PDRM ada refer dekat kita, SPRM, even Bank Negara pun ada sekiranya melibatkan kes-kes yang menggunakan modus operandi baru. Sebagai contoh, kalau ada penglibatan kita, ada satu kes yang saya ingat kita bekerjasama dengan pihak JSJK, scam perkhidmatan kemas ataupun pembersihan rumah ataupun maid cleaning service, di mana mangsa pada waktu tu dia kehilangan 1.3 juta ringgit tanpa apa-apa maklum. Zaman tu kalau kita buat online transaction, kita akan dapat tag SMS, tapi mangsa cakap dia tak terima apa-apa SMS. Polis cek dia punya handphone, memang tak ada. Jadi pihak PDRM dengan pihak bank confused apa sebenarnya yang berlaku. Jadi bila dia refer kepada Cyber Security Malaysia, kita buat forensik, analisis forensik, kita buat reverse engineering, dan punca dia ialah apabila dia install apps tu, dia telah memberikan permission kepada apps tu untuk akses SMS box ataupun perkhidmatan SMS dekat handphone tu. That's why bila SMS ataupun tag SMS tu masuk, apps tu forward SMS tu delete. Jadi bila bank tengok record, kita ada hantar SMS, tapi bila PDRM check, tak ada. Mana pergi ni? Jadi bila forensik kita study, rupanya apps tu yang kerja dia ialah forward. Tapi salah siapa? Salah pengguna, sebab dia yang bagi permission. Jadi apa-apa nanti atas kecuaian pengguna, dia akan balik kepada kecuaian pengguna. Jadi dalam CSM, dalam tu memainkan peranan, kita bagi bantuan teknikal, kita kenal pasti punca utama kejadian tu, dan kita bagi tahu dekat PDRM dengan Bank Negara. Dan immediately lepas tu Bank Negara dia keluarkan arahan untuk setiap transaction, verifikasi tu tak boleh guna SMS dah, kena guna apps. Jadi bank kena guna apps dia sendiri untuk verify bahawa transaksi itu adalah transaksi yang dia nak ke tak nak. Jadi itu antara peranan CSM dengan pihak berkuasa, dengan agensi kementerian dan sebagainya. Kita bantu sekiranya dia nak buat polisi, nak buat pembelian, kita bagi maklumat teknikal lah. Itu antara perkhidmatannya yang telah pun disediakan. Jadi Tuan, sikit lagi Tuan, adakah Tuan yakin sekarang ni segala kemampuan yang ada pada pihak Cyber Security Malaysia ni, kita berada satu tahap yang baik? Kalau nak ikut ranking-ranking negara-negara international ni, adakah kita berada di antara mereka, antara yang terbaik di Malaysia ni, dengan pengalaman Tuan dalam cyber security ni? Pada pendapat saya, belum lagi. Kita in fact kita terkebelakang. Kita berlangkah ke belakang. Kenapa saya cakap macam ni? Kerana kita belum ada akta keselamatan cyber. Perkara ni sedang diusahakan. Kita tak ada akta keselamatan cyber, di mana akta keselamatan cyber ni fokus kepada usaha-usaha untuk mengekang ataupun mengelakkan daripada pada jenayah tu berlaku, ataupun punca, which is punca dia adalah kelemahan sistem maklumat tu. So jadi sepatutnya ada satu akta yang memastikan syarikat-syarikat yang di bawah sektor kritikal negara ni patuh kepada standard ataupun piawaian keselamatan antarabangsa. Jadi di mana perlu ada audit pada setiap tahun dilaksanakan, barulah kita tahu. Contohnya bank muamalat. Macam mana kita nak tahu bank muamalat ni dia punya security dia ataupun dia amalan dia tip top? Macam Tuan Nazri cakap tadi tu, dia comply dengan standard antarabangsa. Jadi bila dia comply standard tu, maksud dia risiko berlaku
hacking, berlaku kecurian, berlaku salah guna kuasa tu berada pada tahap yang rendah. Dan boleh diterima oleh pengguna. Jadi yang itu. Tapi sekarang ni masalahnya benda tu tak ada. Bila akta ni tak ada, jadi usaha-usaha untuk memastikan tahap keselamatan cyber tu pada tahap yang boleh diterima tu bergantung kepada usaha individu. Ya. Jadi kalau dia tak ada kesedaran, dia tak akan buat. Kalau dia ada kesedaran akan buat. Jadi tapi negara-negara lain, contohnya seperti macam Singapura lah, jiran kita yang di selatan, mereka memang TikTok lah, memang ada macam-macam. Jadi kita kena cepatkan lagi. Ya. Dengan dunia yang semakin terbuka sekarang ni pun, panggil makan kenduri pun kena masuk dalam QR code dan sebagainya. Ya. Saya cerita pengalaman saya. Semalam je baru berlaku. Saya nak balik dengan tuan nanti. Semalam saja baru berlaku. Tadi pun saya dah sempat sembang dengan tuan. Dia masuk ke akaun TikTok saya. Dia mesej saya, dia kata kat saya, nak tanya, ada orang pakai gambar tuan untuk scam dalam grup private. Saya kata grup mana? Minta tuan screenshot sekejap, hantar saya nak tengok. Dia kata tak boleh tuan, dia dalam Telegram dan grup tu private, dia kata. Lepas tu dia tarik saya masuk ke dalam Telegram. Okey, dia kata DM saya dalam Telegram. Saya pun masuk dalam Telegram, saya bagi salam dengan dia. Dia pun jawab salam, nama dia Abdul Rahman. Dia punya profile dia pun kebajikan masyarakat punya 1,200 bagi duit kat orang lah. So dia kata tengok dalam link ni ada gambar awak telah pun digunakan oleh scammer. Ramai dia kata guna gambar saya. Macam tuan kata tadi, dia bagi kita panik. Dia bagi kita takut dan panik, kan? Yalah, saya sebagai seorang penyampai radio ni tiba-tiba terlibat dengan jenayah scammer ni, padam saya, kan? Jadi saya pun ada timbul rasa panik. Dia minta saya klik satu link yang dia bagi. Bila saya klik link yang dia bagi tu, keluar gambar perempuan pakai bikini, bagus, seksi punya duduk macam ni. Tajuk grup tu penghibur malam. Wah, saya kata pula dah aku masuk dalam penghibur malam pula, kan? Jadi saya kata saya tak nak masuk. Saya bukan orang yang macam ni, saya tak nak masuk dalam ni, saya takut. Jadi dia kata, lepas tu dia tulis kat situ, sila periksa siapa guna gambar awak dalam ni. Di situ saya dah tangkap. Ayat tu ayat scammer. Sila guna gambar awak, sila cek siapa yang guna gambar awak dalam ni. Saya dah tangkap. Awak sendiri yang scammer sekarang ni. So dia minta saya masuk melalui QR code. Jadi adakah QR code sekarang ni dah jadi alat oleh jenayah ni untuk memudahkan lagi laluan mereka? Jadi sejauh mana keselamatan QR code yang digunakan di mana-mana? Kat Benia tu pun ada QR code, tapi PDRM punya tak apalah, kan? Kat tempat-tempat lain ni kita risau, kat jemputan kenduri dan sebagainya ni tuan. Dia simple je. Kalau tak percaya, jangan klik. Contoh dia, kalau Akak tertanya kalau dah terklik. Akak tertanya tadi, kalau dah terklik kita. Susah ni tuan. kalau dah terklik, dia dah terkena lah. Dia dah terkena. Jadi kalau dah terklik, apa juga step sebelum tu jangan teruskan. Saya cukup marah kalau dalam grup WhatsApp ke grup Telegram ke, dia duk main forward je. Bila kita tanya, ni grup apa? Tak ada, dapat daripada grup lain. Macam tu, walaupun dalam grup family kita tak kenal, bila kita verify kan, kita tak tahu, jangan klik. Itu step pertama. Kalau dah terklik tadi tu, macam Cik Sazali cakap, masuk keluar gambar lain ataupun keluar link lain, dia suruh pergi ke link lain, itu jangan klik. Jangan orang kata apa, kita selalu dihantui dengan perasaan ingin tahu. Jangan puaskan betul. Perasaan ingin tahu tu. Dia letak gambar yang kita ingin tahu pula. Itu yang penat itu. Dia simple macam tu. Kalau tak percaya, tak yakin, dah jangan. QR code tu kalau tak yakin, jangan scan. Kalau kita betul-betul yakin, kita tahu, baru kita scan. Itu je tips yang paling mudah lah. Betul lah. Lepas ni ramai yang tak sampai kat tempat kenduri. Lepas jumpa kenduri pakai QR code sekarang ni.
Tak sampai tempat kenduri setengah. Sebab ada scammer Ya. yang menggunakan APK? APK untuk kad kahwin tu. Ya, itu yang kita risau. Okey, nanti kita akan bincang untuk sesi seterusnya nanti tentang APK tu. Kalau tuan-tuan nak dengar ni apa APK tu sebenarnya yang menggunakan scammer gunakan APK, nanti ada sesi seterusnya nanti. Terima kasih dengan jawapan tu tuan. Okey. Mungkin ada lagi? Tak ada. Okey, sebenarnya tuan dah jawab pun dah lebih masa dah tu. Alright, okey. Kita nak teruskan dengan tribunal pengguna. Jadi, apakah jenis tuntutan yang boleh difailkan di tribunal ni? Adakah pengguna atas talian boleh memfailkan tuntutan? Sebab sekarang ni beli apa pun semua atas talian. Sat-sat pasal sampai. Kiranya motor ni tak berhenti depan rumah. Yang marah yang kita ni, sampai je hak orang rumah. Kita tak ada pun. Kan? Jadi ramai pengguna atas talian sekarang ni. So apa kemudahan yang disediakan tentang keperluan untuk mereka ni? Terima kasih tuan. Okey, berkaitan dengan jenis-jenis tuntutan yang boleh difailkan di Tribunal Tuntutan Pengguna di DTPM, terdapat dua jenis tuntutan lah, iaitu satu barangan, satu lagi perkhidmatan. Okey, contoh kes bagi barangan. Yang paling simple lah. Yang paling simple barangan, contoh peralatan elektrik. Tu contoh. Kalau kata pembelian atas talian, boleh buat tuntutan di tribunal, tapi dia ada beberapa kita kata beberapa perkara lah yang perlu dilampirkan. Okey, kita ambil dulu contoh pembelian barang atas talian. Okey, saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau pembelian barang atas talian ni risiko dia sebenarnya sangat tinggi lah. Okey, saya bagi contoh. Ni banyak yang berlaku bila mana dia rujuk dengan tribunal. Okey, dia dah buat, dia layari, dia dah dengan seller tu. Okey, dia dah dengan seller. Kemudian bila dia dah deal dengan seller, semasa nak buat pembayaran, seller tu meyakinkan dia bagi IC, salinan IC kan, salinan IC, dan nak meyakinkan lagi bagi salinan bil air ataupun elektrik, untuk meyakinkan lagi dia tu. Okey, lepas tu semasa nak buat pembayaran, contohlah harga barang tu kita kata RM1,000 lah tuan, barang tu harga RM1,000. Masa nak buat bayaran, nak bank in duit tu, dia bagi nombor akaun, bukan nombor akaun dia. Dia bagi nombor akaun kawan dia kata kawan dia lah, akaun kedai lah kita kata. Tapi sebenarnya mungkin dia dah ada deal dia dah dengan third party tu lah. Okey, so dia pun masa tu dia tak terfikir yang dia tu kena tipu kan. Dia tak terfikir dia kena tipu. So bila dia tunggu mana barang dia tak sampai, so dia mai kat tribunal, mai kat KPDN, pejabat KPDN. Okey, bila mana dia nak buat tuntutan, ada beberapa benda yang kita perlukan, iaitu kalau kata individu, kita perlukan nama, nombor IC dan juga alamat. Tiga perkara ni kita perlu. So bila mana kita tanya, ada tak nama, nombor IC dengan alamat? Ada, saya ada semua. So kita tengoklah, boleh kita tengok slip bank sekali. So bila kita tengok slip bank, masa dia nak buat tuntutan dekat tribunal tu, kita minta slip bank tu dokumen sokongan lah untuk menyokong tuntutan. Tapi bila kita tengok dia bank in tu bukan terhadap yang maklumat yang dia ada tu. Jelas tak maksud saya? Dia ada, dia bagi maklumat tu orang yang dia deal tu, tapi maklumat yang dia ada tu, maklumat orang yang dia deal, tapi yang dia bank in duit kepada orang lain, dia tak ada pun maklumat tu. Yang itulah pembelian barang atau pembelian barang secara atas talian. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua, saya nak ingatkan, berhati-hatilah dengan pembelian atas talian ni. Dan saya nak ambil kesempatan ni juga, saya nak cerita sikitlah. Tribunal Tuntutan Pengguna TTPM boleh mendengar tuntutan tidak melebihi RM50,000 sahaja. Bidang kuasa kita RM50,000 sahaja. Okey, antara tuntutan yang boleh difailkan tadi pembelian barang atas talian. Okey, contoh pembelian barang atas talian ni yang banyak orang beli gadget lah, gadget. Dan kalau kaum wanita ni banyak pakaian. Jadi yang tu memang banyak lah, memang banyak. Dan juga ada beberapa
seingat saya dalam tahun ni ada 5 kes berkaitan dengan scam kerja scam. Ya, tuan-tuan dan puan-puan kena hati-hatilah, macam yang tuan share dengan kita tadi, memang wujudlah benda tu. Dan satu lagi saya nak ingatkan juga, atas talian juga pinjaman peribadi atas talian pun ada juga. Ada juga yang mai kat tribunal nak buat tuntutan, tapi yang saya pelik sikit yang mana bila mana dia nak buat loan, tapi dia kena buat bayaran lagi. Buat bayaran, bayar dan bayar. So bila saya tanya balik lah, sebab kita nak tahu kan situasi tu macam mana, dia kata dia kena buat bayaran sebagai cagaran. Jadi saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Dan satu lagi perkongsian saya, yang mana kalau bolehlah, okey, tadi yang individu, kalau yang syarikat kena ada maklumat dia, iaitu nama, nombor syarikat dan alamat. Okey, untuk syarikat ni boleh buat carian di SSM. Di SSM, ya betul. Dan satu lagi, kalau kita beli barang secara atas talian melalui platform-platform yang tertentu, kan kita ada satu ruangan yang kita boleh cek dengan seller semua kan. Yang tu semasa nak buat bayaran, jangan bank in terhadap akaun seller tu sendiri, sebab saat lagi nanti risiko tu atas kita. Platform tak akan bertanggungjawab. Saya nak ingatkanlah. Dan yang last kali lah saya nak ingatkan jugalah, lately ni berkaitan dengan penipuan ni bukan atas talian, tapi ni secara dia berdepan dengan kita, berkaitan dengan yang ni tadi contoh barangan ni perkhidmatan, tuntutan yang boleh difailkan di tribunal berkaitan dengan pakej umrah. Banyak sangat sekarang ni pakej umrah. Tuan-tuan dan puan-puan kena berhati-hatilah dengan pakej umrah ni. Dan satu lagi pakej, ada juga yang dia mai kat rumah kita, dia mai kat rumah, dia kata saya nak test untuk penapis air. Dia kata kita nak try saja okey ke tak, tapi rupanya dia try tu okey, dia setuju. Rupa-rupanya persetujuan dia tu bukan bayaran sekali je, bayaran macam contohlah RM149 ni contoh lah, bukan untuk bulan pertama, dia drag sampai 3 tahun dan banyak bulan lah, buat makan tahun lah. Penerangan yang dia bagi tu tidak jelas lah. Ya. Tak sama seperti apa yang berlaku. Betul. Ya. Dan sekarang juga berlaku parcel scam sekarang ni. Dah pun ada beli barang lain sampai barang lain, macam-macam berlaku sekarang ni. Hati-hati selalu. Sebenarnya saya pun dapat signal daripada pihak penganjur tadi ni. Dia tunjuk tangan dah kan. Okey, tak apa. Saya akan teruskan secara ringkasnya dengan soalan-soalan yang terakhir ni. Kita akan kembali pada Bank Muamalat setelah saya dapat signal daripada penganjur tadi. Baik, tuan, apakah program CSR, Corporate Social Responsibility, yang boleh atau telah atau akan dimainkan oleh pihak Bank Muamalat ni dalam membantu pihak berkuasa dalam mencegah, menyiasat, memerangi jenayah penipuan dalam talian ni, sekaligus membawa kebaikan lah untuk masyarakat? Apa CSR-nya? Okey, tuan-tuan, puan-puan, paklong-maklong, adik-adik sekalian, hari ini jalan ini pasti semakin berliku, kerana masa depan belum tentu menjanjikan syurga bagi mereka yang naif atau tidak ambil cakna tentang penipuan scam. Justru tuan-tuan dan puan-puan, kami di Bank Muamalat sentiasa bersama-sama dengan pihak berkuasa untuk mengambil inisiatif untuk membuat awareness seperti mana yang kita ada pada hari ini. Is part of the commitment Bank Muamalat. Selain daripada penganjuran program, kita juga ada membuat hebahan awareness kesedaran awam menggunakan media-media platform, media sosial di Bank Muamalat. Kita juga sentiasa update notification di dalam kita punya aplikasi iMuamalat. Justru tuan-tuan dan puan-puan, bagi siapa yang belum ada akaun di Bank Muamalat ataupun kita kata tadi penipuan pinjaman peribadi di Facebook, kenapa nak menggunakan pinjaman peribadi menggunakan Facebook sedangkan Bank Muamalat ada? Kita menawarkan pinjaman peribadi. So kita sentiasa memberi update notification melalui iMuamalat. So seandainya tuan-tuan dan puan ada akaun di Bank Muamalat, so kita akan, tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat notification. Kita akan update a short message notification awareness kepada tuan-tuan dan pengguna kita. Akhir kata, apa yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan, bahawa di Bank Muamalat kita bukan hanya sebagai penyedia kewangan. Seperti mana kata selaras dengan moto kita, kita nak kehidupan lebih baik bersama.
maka Bank Muamalat mengambil inisiatif bersama dengan law enforcement agency untuk memberi kesedaran kepada masyarakat berkaitan dengan scam. Sebab kita nak jaga customer kita. Seperti mana saya katakan tadi di awal awal waktu tadi, kita mempunyai akad persetujuan, akad ijab dan kabul antara Bank Muamalat dan juga customer. Kita nak jaga data tuan-tuan dan puan-puan dan kita minta tuan-tuan dan puan-puan juga jaga data. Supaya apa? Kita ada common interest untuk combat untuk combat financial scam dan juga scam activity. Yeah. Terima kasih tuan. Jadi berurusanlah dengan Bank Muamalat. Jadilah pelanggan Bank Muamalat macam saya. Saya rasa senang sangat bisa bersama dengan Bank Muamalat yang juga setiap bulan puasa menyediakan kita kat dalam TV. Kan beri dakwah pada kita dalam TV. Bank Muamalat memang antara bank yang terbaik. Saya dapat rasa bila saya menjadi pelanggan Bank Muamalat. Okey. Baik, terima kasih tuan. Itu soalan yang terakhir lah sebab signal daripada pihak pengajar. Kita nak teruskan dengan soalan yang seterusnya untuk cyber security ni. Jadi cara langkah nasihat untuk pengguna cyber tetap terapkan untuk mengekang risiko daripada aplikasi mudah alih ni diceroboh ni tuan. Okey, pertama sekali selalu pastikan peranti-peranti kita berada dalam versi yang terkini. Maknanya sentiasa update. Ya. So jadi bila kita update kita punya software, kita punya apps, maka kelemahan-kelemahan terhadap sistem operasi yang sebelum tu akan ditambah baik. Ya. Itu untuk mengelakkan daripada kita dijangkiti oleh malware lah. Ya. Kemudian install perisian antivirus. Yang ini standard lah. Sebab apa? Dia adalah at least langkah awal. Kemudian install caller ID. Caller ID punya apps. Tuan-tuan dan puan-puan type WhoScall. WHOSCALL. Yang ini memang PDRM ada buat kerjasama. Nombor-nombor scammer tu dia dah bagi, dia upload dekat situ. Jadi bila scammer call, keluar scammer terus cancel. Kita tak galakkan lah untuk maki, tapi ada yang tahu scammer dia terus maki terus. Okey, itu. Dan yang terakhir, saya pun tak nak ambil masa panjang. Yang terakhir ada jaga dua maklumat ni. Satu maklumat peribadi. Kedua, maklumat perbankan. Yang ini dua ni sangat berharga. Kalau orang lain dapat maklumat peribadi ni, dia boleh menyamar kita dekat dunia cyber. Contoh, tadi Puan Sarah dia bagi tahu pasal mule account. Mule account tu sebenarnya dia menggunakan identiti orang tu. Jadi jangan jual diri kita di dunia cyber dengan menjual identiti kita ni. Itu saja tuan. Ya, terima kasih. Setengah orang dia jaga juga keselamatan telefon dia, tapi password tak bagi bini tengok. Tu je. Dia jaga password telefon tak bagi orang rumah tengok, tu je. Baik, soalan yang terakhirnya daripada pihak KPDN ni. Jadi nasihatlah daripada pengguna ni. Silakan. Terima kasih tuan. Okey, tak ambil masa yang panjang juga. Sajalah nasihat saya pada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, berhati-hatilah dalam melakukan transaksi secara atas talian. Kena berhati-hati dan sekiranya ada saya nak ambil kesempatan ni jugalah. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada akaun Facebook, contohlah saya yakin semua ada kan, boleh like akaun Facebook KPDN Perlis. Boleh tengok dalam tu banyak maklumat-maklumat yang kita kongsi. Dalam tu pun banyak info-info berkaitan dengan kepenggunaan dan juga advokasi. Jadi kalau kata nak dapatkan maklumat, nak dapatkan aktiviti kita apa semua berkaitan dengan kepenggunaan, boleh like Facebook kita. Jadi nasihat saya lah pada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita kata nak buat secara online tu, kena make sure transaksi tu kita kata selamat lah. Selamat. Kita takut nanti kita tertipu. Dan satu lagi, kita kata kalau kita dah biasa dengan seller tu tak ada masalah. Trusted person tak ada masalah, trusted seller tak ada masalah. Tapi kalau kita tak biasa, tuan-tuan puan-puan kena beringat. Sebab pernah ada yang berlaku, dia beli telefon bimbit tapi dia tak dapat telefon bimbit pun. Dia dapat earphone sahaja. Yang ini melibatkan student.
Tentu saya tanyalah macam mana adik dapat duit ni, guna duit apa. Dia kata duit dia dapat pinjaman beasiswa dia lah, dia kata. Jadi kena berhati-hatilah dalam setiap pembelian. Dan saya mengambil kesempatan ni juga, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada nak bertanya lah, sebab masa kita pun agak suntuk tuan. Sekiranya nak menghubungi pejabat KPDN, boleh berbuat demikian di talian 04 979 5000. Tapi memadai dengan like Facebook KPDN Perlis pun, maklumat semua ada dalam tu. Okey. Yang itu je lah tuan. Terima kasih. Kalau tahu Jalan Repuh tu kat tepi jalan ya kan? Betul. Bangunan baru KPDN ni. Tapi kena parking kat luar pagar. Baik, terima kasih ketiga-tiga tetamu kita untuk hari ini, panel kita yang mewakili Bank Muamalat Malaysia Berhad, Tuan Muhammad Nazri bin Saidun, mewakili Cyber Security Malaysia, Teknologis Muhammad Zabri Adil bin Talib, dan mewakili KPDN ACP Puan Siti Sarah binti Samsudin. Ketiga-tiganya yang telah pun menjawab soalan-soalan saya. Saya minta maaf lah kalau ada soalan-soalan terlebih, sebab terasa nanti tak nak minum dengan saya pula ni. Lawak-lawak lebih kurang macam tu kan. Tepukan untuk ketiga-tiga panel kita untuk sesi yang pertama ini, dengan soalan-soalan yang telah pun memberikan kita penerangan dan panduan dalam kehidupan kita untuk terus kita melayari alam dunia IT ini. Maka dengan itu, saya Sezali Ahmad selaku moderator untuk sesi pertama ini mengakhiri Town Hall Jenayah di era digital untuk pusingan pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi selepas ini.